أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi ayat yang ketinggalkan 2 minggu yang lalu. Kita sampai kepada ayat yang ke-54 daripada surah Maryam, dan sebagaimana yang biasanya saya terjemah terlebih dahulu. Dan ingatlah oleh kamu yang tersebut di dalam kitab, yakni Al-Quran, berkenaan dengan cerita Ismail. Sesungguhnya dia adalah seorang yang menepati janji, dan dia adalah seorang rasul dan juga nabi, di mana dia sentiasa menyuruh ahli keluarganya mendirikan akan sembahyang dan juga mengeluarkan zakat, dan adalah dia di sisi Tuhannya adalah sangat diridai. Dan ingatlah oleh kamu juga yang tersebut di dalam kitab berkenaan dengan Idris. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat benar, lagi seorang nabi, di mana kami angkat dia ke tempat yang tinggi. Demikianlah terjemahan daripada ayat-ayat yang sama-sama kita baca tadi. Mudah-mudahan terlebih dahulu kita mendapat rahmat, taufik, hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ismail adalah putera yang sulung daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibunya ialah Hajar. Hajar ini adalah hamba sahaya kepada isteri tua Nabi Ibrahim, iaitu Sarah, yang mana lama Nabi Ibrahim bergaul dengan Sarah, namun tidak menurunkan akan zuriat ataupun keturunan. Sebab itu Sarah kesihan melihat suaminya. Dengan sebab itulah dihadiahkannya hamba sahaya yang dimiliki kepada Nabi Ibrahim. Moga-moga dengan perempuan muda itu Nabi Ibrahim akan memperolehi akan zuriat. Alhamdulillah, Allah perkenankan. Tetapi yang peliknya, apabila dia sendiri yang telah menghadiahkan kepada suaminya, bila mengandung saja Hajar, maka timbul cemburu pada diri dia terhadap simbayan dia sendiri. Kita maklum ada dua, kalau kita tengok, kadang-kadang orang sebut madu, kadang-kadang orang sebut simbayan. Kalau sebut madu, itulah dia simbayan. Kalau sebut simbayan, itulah dia madu.
timbul rasa cemburu dia. Setiap hari Sarah dan juga Hajar berkelahi. Sebab itulah Nabi Ibrahim sesudah lahirnya Nabi Ismail, maka dibawanya keluar daripada rumah itu ke suatu tempat. Tempat itu yang tidak ada mempunyai tumbuh-tumbuhan. Di dalam kitab perjanjian, kalau kita lihat disebut tempat itu namanya ialah Faran. Yang terkenal kepada kita ialah Makkatul Mukarramah. Sampai kepada kita pada hari ini pun terkenal. Kalau sebut Makkatul Mukarramah, semuanya kenal. Maka di sanalah Nabi Ibrahim bawa isteri mudanya yang bernama Hajar ini. Kemudian daripada itu, dengan bekalan segerbak air dan juga sedikit makanan buah kurma. Setelah Nabi Ibrahim meninggalkan dan dia tidak menoleh kepada isterinya Hajar, lalu Hajar berkata, kalau ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentulah Allah tidak akan mensia-siakan kami di sini. Lalu Nabi Ibrahim pun meninggalkanlah tempat itu. Oleh kerana Hajar tidak minum air yang banyak, maka air susu pun tidak banyak yang keluar. Maka Nabi Ismail dalam keadaan kelaparan. Maka sebab itu Nabi Ismail pun menangis. Kemudian daripada itu apabila Nabi Ismail menangis, maka ibunya Hajar pun mencari air di antara bukit Safa dan juga Marwah. Menjadi syariat kepada kita apabila kita menunaikan ibadat haji, salah satu di antaranya iaitu lari anak di antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian daripada itu, mengikut riwayat, maka Nabi Ismail dalam keadaan dia menangis, satu riwayat mengatakan seekor burung telah memetuk akan pasir, maka keluarlah daripada sana air. Setengah riwayat mengatakan yang mana Nabi Ismail dalam keadaan dia menangis, dienjak-enjak kakinya, maka keluarlah air daripada tempat dia mengenjak kakinya tadi. Sehingga apabila dilihat oleh Hajar, lalu dia pun datang ke sana sambil dia berkata, Zam-Zam. Ini Zam-Zam ini ada riwayat, bukan Zam-Zam ala Kazam. Zam-Zam ala Kazam itu cerita dongeng. Ya dah, ini cerita betul. Yang mana Hajar kata Zam-Zam, arti dalam bahasa kita kumpul-kumpul. Lalu dia pun mengumpul akan air. Ringkas ceritanya, maka semakin lama Ismail semakin besar. Lalulah satu wabdun, yakni rombongan ataupun qabilah di tempat itu. Kemudian daripada itu, ketua daripada qabilah itu meminta izin kepada Hajar untuk turut serta tinggal di sana, kerana didapati di sana ada air, ada perigi. Maka Hajar membenarkan akan mereka tinggal juga di sana. Kemudian daripada itu, lama-kelamaan, maka Nabi Ismail pun berkahwin dengan salah seorang daripada puteri orang Jurhum tadi. Daripada sanalah melahirkan akan keturunan orang Arab Musta'ribah. Ya, orang Arab Musta'ribah, keturunan daripada Ismail berkahwin dengan salah seorang daripada puteri orang Jurhum. Kemudian daripada itu, daripada sanalah terbitnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa Nabi Muhammad ialah Abdullah, bapaknya ialah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak kepada Abdul Manaf, Manaf anak kepada Qusay, Qusay anak pada Kilab, Kilab anak pada Kinanah, Kinanah anak pada Mudar, Mudar kepada Dari', sehingga sampai kepada Adnan. Daripada Abdul Muttalib
sampai kepada Adnan tidak kurang daripada 25 keturunan. Kemudian daripada itu maka keturunan inilah yang menurunkan, kita sebutkan tadi, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu lama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, sesungguhnya dia, yakni Nabi Ismail itu adalah seorang yang menepati akan janji. Kita maklum tentulah sebagai seorang Nabi bersifat dengan sifat yang mulia, sebab ciri-ciri daripada orang yang munafik itu tanda-tandanya ada 3. Pertama, kalau dia bercakap banyak bohongnya. Yang kedua, sekiranya dia berjanji dia tidak menepati akan janji. Dan kalau dia diletakkan amanah maka dia pecah amanah. Itu dalam bahasa Melayunya. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyatakan alamatul munafik salasah, iza wa'da akhlafa wa iza atumina khana wa iza ahdasa kazaba. Itulah dia hadis daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentulah Nabi Ismail apabila dia berjanji akan menepati janjinya suatu ketika yang mana beliau telah berjanji dengan satu orang di satu tempat, maka Nabi Ismail pun menunggu di tempat itu sebab tempat itulah yang dijanjikan. Kemudian daripada itu sampai riwayat kata 3 hari Nabi Ismail duduk di sana menunggu, namun orang itu tidak juga datang. Sehingga apabila orang itu teringat, maka dia barulah datang dan menyatakan dan meminta maaf kepada Nabi Ismail. Dia terlupa. Kemudian daripada itu, yang mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan salah satu di antara sifat mulia daripada Nabi Ismail alaihissalam, dia bukan saja seorang nabi, malah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah seringkali memerintahkan ahli keluarganya untuk mendirikan akan sembahyang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika apabila datang syariat daripada Allah memerintahkan sembahyang, sampai sebulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berulang-alik ke rumah anak menantunya iaitu Sayyidina Ali, menggerak dia pada waktu subuh. Cuba kita perhatikan, maknanya Nabi gerak anak menantu tiap-tiap subuh sampai 1 bulan lama dia, kerana jangan sampai lalai daripada mengerjakan akan sembahyang. Apabila kita sebut sahaja sembahyang, kita teringat suatu ketika Nabi telah dikelilingi oleh para sahabat. Kemudian daripada itu maka Nabi pun bersabda, 3 perkara yang sangat-sangat saya hargai di atas muka bumi ini. Kata Nabi kita, yang pertama ialah berkenaan dengan wangi-wangian. Maknanya yang sangat-sangat dihargai oleh Nabi, yang pertama ialah wangi-wangian. Yang kedua ialah wanita, yakni perempuan. Yang ketiga ialah sembahyang. Bila sebut sahaja, yang pertama yang Nabi sangat-sangat hargai iaitu wangi-wangian. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka hingar-bingarlah isteri-isteri Nabi dan juga orang-orang yang belum lagi kembali daripada masjid pada waktu subuh pada ketika itu. Sedangkan Nabi kita wafat di harbaan Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi yang paling muda. Kemudian daripada itu Sayyidina Umar hilang pertimbangan. Sayyidina Umar kata, siapa yang mengatakan Nabi kita telah wafat,
maka aku akan pancung lehernya. Sehingga dia mundar-mandirlah di dalam masjid pada ketika itu, dan tidak ada siapa yang berani mengatakan Nabi telah wafat. Lalu berita itu mereka sampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, kerana Sayyidina Abu Bakar selepas daripada sembahyang subuh, lalu beliau pun kembali ke rumah. Dan apabila Sayyidina Abu Bakar mendapat berita bahawa Nabi telah wafat, maka dia pun kembali ke masjid dan masuk ke dalam bilik Sayyidatina Aisyah. Masuk dalam bilik dan beliau buka akan jenazah Nabi yang mulia. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun cium kening Nabi, dan Sayyidina Abu Bakar kata, tibta hayyan wa mauta, wangi kamu dalam keadaan waktu hidup sampai kepada waktu kamu wafat pun dalam keadaan kamu dalam keadaan wangi. Lalu beliau pun tutup jenazah Nabi yang mulia dan beliau pun naik ke atas mimbar. Sayyidina Umar pada ketika itu berada di tepi mimbar masjid. Lalu Sayyidina Bakar pun memberikan akan ucapannya di atas mimbar. Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamutu, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrallahu syai'a wa sayajzillahu syakirin. Tengok ya, dalam surah Ali Imran ayat 144, kalau nak rujuk. Ayat yang saya baca ini ialah surah Ali Imran ayat 144. Maksud daripadanya ucapan Sayyidina Abu Bakar sekali dengan ayat Al-Quran. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah pun wafat. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah hidup dan Allah tidak akan mati-mati. Dan tidak adalah Muhammad itu melainkan seorang utusan Allah, Rasul. Dan telah berlalu beberapa orang utusan Allah. Apakah kiranya dia terbunuh ataupun dia mati, maka kamu berpaling di atas dua tumit kamu. Barang siapa yang berpaling di antara dua tumitnya, maka tidak menjejaskan akan Allah, dan Allah akan memberi ganjaran pada orang yang berterima kasih. Berpaling di antara dua tumit artinya murtad. Kemudian daripada itu, maka Sayyidina Umar pun barulah dia sedar, dan beliau berkata, seakan-akan ayat ini baca oleh Abu Bakar itu baru sahaja turunnya, padahal ayat itu sudah puluhan tahun surah Al-Imran diturunkan oleh Allah, tetapi baru kali itulah Sayyidina Umar sedar bahawasanya Nabi memang wafat. Pada mulanya Sayyidina Umar kata Nabi tidak wafat, sebagaimana Nabi Musa telah munajat mendengar seruan Allah untuk mendapat kitab Taurat, naik ke atas bukit Tur Sina selama 40 hari. Jadi Sayyidina Umar merasakan, dia rasa macam Nabi Musa naik ke atas bukit Tur Sina untuk mendapatkan akan kitab. Kemudian daripada itu, ini yang menceritakan tadi berkenaan Nabi kita suka kepada wangi-wangian. Saya teringatlah kalau cerita berkenaan dengan wangi-wangian ini, salah seorang daripada guru saya, Syekh Buhari, Imam Besar Masjid Kapitan Pulau Pinang, 45 tahun yang lalu, seketika saya belajar di Al-Masyhur Pulau Pinang, yang mana beliau ketika itu mengajar saya buat pra-universiti di Ma'had Al-Masyhur Pulau Pinang. Kemudian daripada itu, Syekh Buhari ini adalah anak pertama negeri Pulau Pinang
yang menghafaz Al-Quran, lulus dalam bidang hafiz Quran, anak pertama negeri Pulau Pinang. Yang kemudian daripada itu, seketika saya belajar di sana, yang mana nak cerita berkenaan dengan wangi-wangian ini, yang mana kalau kitab beliau pegang, lepas beliau pegang maka kita cium, maka kitab itu pun jadi wangi. Sehingga yang melucukan, ada di antara sahabat saya yang sama-sama menghadiri kuliah taujih dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa penjajah, iaitu Pra, yang mana ada di antara mereka yang cium tempat duduk Syekh Bukhari, namun wangi tempat duduk pun wangi juga. Demikianlah Syekh Bukhari memang beramal sungguh dengan sunnah Nabi, iaitu suka kepada wangi-wangian. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, ialah wanita, yang mana Nabilah yang mengangkat martabat orang perempuan. Kerana pada zaman jahiliyah dulu, perempuan yang datang period, iaitu datang bulan, maka dipandang cukup hina, sehingga kalau yang miskin diletak di tengah-tengah padang pasir. Kalau yang agak gamaknya ada jawatan sikit lah, orang kaya ke, maka dikurung di dalam bilik ketika mereka datang bulan. Sampai begitu sekali. Tapi datang Nabi kita yang mana mengangkat martabat orang perempuan, yang mana di antara mereka sehingga ada di antara yang tanam hidup-hidup kalau lahir anak perempuan. Bila datang saja berita, Mak Bidan beritahu lahir anak perempuan, wadda wajhuhu, hitam pekat muka mereka kerana menahan malu kerana anak perempuan yang lahir. Ya, begitu sekali maknanya Nabilah yang mengangkat orang perempuan, martabat orang perempuan. Tapi hari ini, sampai kepada kita hari ini, kalau kita lihat orang perempuan jadi menteri pun sudah ada. Begitulah tinggi martabat orang perempuan. Sejak daripada mula, Nabi kita lah yang mengangkat perempuan ini daripada tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Yang ketiga, Nabi kata ialah sembahyang. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ketika itu ada turut serta dalam majlis. Sayyidina Abu Bakar kata, aku pun ada 3 juga yang menjadi kegemaran kesukaanku. Yang pertama, kata Sayyidina Abu Bakar, ialah melihat wajah Nabi. Maknanya Sayyidina Abu Bakar yang paling suka sekali tengok wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendatangkan nikmat kepada beliau melihat wajah Nabi. Sebenarnya Nabi Muhammad ni di antara nabi-nabi yang paling handsome sekali. Tapi orang kata yang paling handsome sekali ialah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebenarnya Nabi Yusuf itu memang dia cantik, tetapi Nabi Muhammad lebih cantik, tetapi Nabi Muhammad mukanya telah dilindungi dengan kegerunan. Sebab itulah hilang kecantikan Nabi Muhammad. Gamak minta maaf, cakaplah macam kita hari ni pun ada orang handsome, jadi kepundan-pundanan pula. Walaupun dia handsome, tapi kepundan-pundanan. Begitulah gamaknya Nabi Yusuf. Kalau kita katakan cantik dia, memang indah, memang cantik, berbanding dengan Nabi Muhammad, lebih cantik Nabi Muhammad, tapi timbul kegerunan ada pada Nabi Muhammad. Sebagaimana juga Sayyidina Umar pernah satu kata, pemerintahan beliau ada orang menemui Sayyidina Umar, wahai Umar, yang mana kamu alun-alunlah sikit dengan kami. Lalu Sayyidina Umar kata, apakah ada di sana yakni daripada ku timbul kezaliman? Lalu mereka kata, bukan begitu ya Amirul Mukminin, tidak ada pada kamu kezaliman tetapi kegerunan. Lalu Sayyidina Umar kata, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkan lagi kegerunan ada padaku. Jadi demikianlah saya beri contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata daripada Sayyidina Abu Bakar, yang kedua ialah yang mana aku suka mengorbankan harta bendaku
pada jalan Allah, sama ada untuk menolong orang yang tidak berkemampuan ataupun orang yang berjalan pada jalan Allah. Tapi Sayyidina Abu Bakar suka mengorbankan harta benda beliau, iaitu kerana Allah. Yang ketiga, kata Sayyidina Abu Bakar, yang mana aku sangat gembira kerana salah seorang daripada putriku bernikah dengan kamu, ya Rasulullah. Sayyidina Umar pun ketika itu ada juga. Lalu Sayyidina Umar kata, aku pun ada 3 kegemaran juga dalam hidupku. Yang pertama sekali, kata Sayyidina Umar, saya suka menyuruh orang berbuat baik dan mencegah orang daripada berbuat kemungkaran. Yang ketiga, kata Sayyidina Umar, saya suka memakai pakaian yang sudah ditampung. Artinya pakaian yang koyak kemudian ditampung, dijahit, maka itulah kegemaran daripada Sayyidina Umar yang ketiga. Kemudian daripada itu, tadi kita dah sebutkan Nabi telah dikelilingi oleh para sahabat. Di antaranya Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman pun turut serta juga menyatakan kegemaran dia ada 3 juga. Yang pertama sekali kegemaran daripada Sayyidina Uthman, iaitu memberi makan orang yang miskin. Yang kedua, kata daripada Sayyidina Uthman, kegemaranku iaitu memberi pakaian kepada orang yang tidak mempunyai pakaian. Yang ketiga, iaitu kegemaranku, kesukaanku, iaitu membaca Al-Quran. Ya, memang tepat sekali. Sayyidina Uthman kata beliau adalah suka membaca Al-Quran, yang mana seketika beliau telah menjadi khalifah Islam yang ketiga, timbul pemberontakan. Kemudian daripada itu, yang mana pemberontak tadi oleh kerana seluruh tempat tinggal Sayyidina Uthman telah ditutupi pintu dan tingkap, lalu mereka naik ke atas bubung. Daripada bubung itulah pemberontak tadi turun. Kemudian daripada itu maka pegang janggut Sayyidina Uthman. Kemudian daripada itu mereka tikam. Isteri kepada Sayyidina Uthman cuba untuk menolong, dan mereka telah toreh tangan isteri Sayyidina Uthman sehingga putus jari isteri Sayyidina Uthman. Kemudian daripada itu maka mereka tikam kepala Sayyidina Uthman sehingga darah keluar, telah menitik ke ayat Al-Quran yang berbunyi fasayakfikahumullah. Quran itu masih ada sampai hari ini, disimpan di suatu tempat, iaitu penyimpanan akan hazanah ya, muzium di negeri Arab sana. Ayat Al-Quran yang tersebutkan tadi, fasayakfikahumullah, disitulah titik darah Sayyidina Uthman. Jadi menunjukkan sampai pada waktu pemberontak kepung rumah tempat tinggal Sayyidina Uthman pun beliau sedang membaca Al-Quran. Sayyidina Ali pun turut menyatakan juga kegemaran beliau, yang mana kegemaran beliau pertama sekali suka melayan tetamu. Sayyidina Ali suka melayan tetamu, yang pertama kegemaran beliau. Yang kedua, kata beliau, yang mana aku suka berpuasa sunat pada waktu panas terik yang sangat kuat. Ketika itulah aku melakukan ibadat sunat berpuasa. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, yang kegemaranku ialah memancung akan musuh Allah dengan pedang yang ada padaku. Kemudian daripada itu, malaikat Jibril pun turut serta datang. Lalu malaikat Jibril pun berkata, daripada malaikat Jibril, yang mana kalau kiranya aku dijadikan oleh Allah sebagaimana kamu manusia, kegemaranku ada 3 juga. Yang pertama sekali, kata daripada malaikat Jibril, iaitu kegemaranku ialah membimbing orang yang sesat.
Yang kedua kata daripada malaikat Jibril, iaitu suka kepada orang yang bersembahyang padahal dia adalah orang yang miskin. Yang ketiga, aku suka membantu dengan harta benda orang yang miskin. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun datangkan wahyu juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pun sebagaimana kita manusia juga digambarkan, Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala suka orang yang berjihad pada jalannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang bertaubat hal keadaan dia menangis. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang tahan lapar dan juga dahaga. Jadi kita lihat di sini, Allah Subhanahu wa taala suka kepada hamba-Nya yang bertaubat hal keadaan menangis. Jadi kalau kita bertaubat, kalau tak boleh menangis, buat menangis, paksa supaya kita menangis, kerana itu kegemaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika yang mana Sayyidina Umar datang menemui Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar, padahal keduanya sedang menangis. Lalu Sayyidina Umar bertanya, apa sebab kamu berdua ya Rasulullah menangis? Tolong beritahu kepadaku, kiranya aku tak boleh menangis pun, aku paksa juga, aku akan turut menangis sebagaimana kamu berdua menangis. Ya. Lalu Nabi pun beritahulah sebab-sebabnya. Jadi fahamlah kita di sini, kiranya bertaubat, bangkit tengah malam, kalau tak mau juga menangis, paksa supaya kita menangis, kerana Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang menangis. Itulah dia kegemaran yang diceritakan 4 orang sahabat, termasuk malaikat Jibril dan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Yang kemudian daripada itu, yang mana Nabi menyatakan dalam satu hadis, sesungguhnya aku adalah anak daripada 2 orang yang hampir dikorbankan. Maknanya Nabi beritahu beliau adalah daripada 2 orang anak yang hampir dikorbankan. Yang pertama sekali, korban Nabi Ismail alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni a'ra fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin falamma aslama wa tallahu liljabin wa nadainahu ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin inna hadza lahwal bala'u mubin wa fadainahu bizibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika nadzil muhsinin. Tengok dalam surah Safat, dimulai daripada ayat 100 yang saya baca tadi sampai kepada ayat 110. Artinya Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang putera. Lalu Allah Subhanahu wa taala nyatakan fabasyarna bighulamin halim. Lalu kami anugerahkanlah kepadanya seorang putera yang sungguh-sungguh sabar. Gamak saya nak beritahu apa perbezaan sabar dengan halim yang saya beri makna juga sabar. Jadi mungkin ada di antara para sahabat kata, bukankah sudah ada makna sabar dalam bahasa Arab? Kenapa halim pula diartikan dengan makna sabar? Ada perbezaannya. Sabar dengan arti kata makna memang sabar, tetapi itu adalah mendatang. Kalau orang yang nak marah,
lalu ditahannya akan kemarahan, itu maknanya sabar, menahan daripada marah. Tapi halim memang sifat semula jadi yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Allah Ismail, dan Nabi Ibrahim pun memang bersifat halim juga, iaitu sifat semula jadi ada pada beliau, iaitu sifat sabar. Kemudian daripada itu, falamma balagha ma'u sa'ya, apabila anak itu sudah mula boleh sama berjalan. Fahamlah kita di sini bahawasanya kalau anak yang boleh berjalan-jalan sama, maka lebih kurang umur 10 tahun ke 15 tahun. Ya, saya teringat lagi sebab saya ni nikah pun memang lanjut usia, umur 35 tahun barulah nikah, barulah dapat zuriat, dapat keturunan. Tapi Nabi Ibrahim memang lebih tua lagi, sebab Nabi Ibrahim dapat Nabi Ismail, umur beliau ialah 86 tahun. Apabila dapat anak yang kedua Nabi Ishak, umur Nabi Ibrahim sudah 100 tahun, yang mana Nabi Ibrahim wafat lebih kurang umur beliau 195 umur beliau ketika waktu wafat. Jadi kita fahamlah di sini Nabi Ibrahim berjalan dengan Nabi Ismail, umur beliau gamak lebih kurang dekat 90 tahun lah. Ya, berjalan. Kemudian daripada itu Nabi Ibrahim kata, aku telah bermimpi yang mana aku menyembelih akan kamu. Ayat ini biasalah saya percaya apabila sampai saja hari raya haji atau hari raya Aidil Adha, maka imam pandai mengolah. Siapa pandai mengolah, lebih cantiklah akan khutbah yang disampaikan dia. Tetapi itulah ayatnya biasa yang diulang-ulang setiap kali pada hari raya Aidil Adha. Imam akan mengolah ayat inilah untuk disampaikan kepada umum. Lalu Nabi Ibrahim kata, sesungguhnya aku bermimpi yang mana dalam mimpiku itu aku menyembelih kamu. Bagaimana pikiran kamu? Apa pandangan kamu? Lalu Nabi Ismail kata, ya, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, satajiduni insya-Allah minas sabirin, maka kamu akan dapati aku pada ketika itu termasuk orang yang sabar. Ya. Kemudian daripada itu maka Allah nyatakan, falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya telah menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dibaringkanlah di atas pipinya supaya senang pisau untuk sampai ke leher Nabi Ismail. Tatkala telah keduanya menyerah diri kepada Allah, falamma aslama wa tallahu al-jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika nazil muhsinin. Lalu Allah panggil dia, wahai Ibrahim, kamu telah menepati akan janji kamu yang telah aku perintahkan kepada kamu. Artinya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim memang nak sembelih Nabi Ismail. Kalau Tuhan Allah tak tahan pun, memang Nabi Ibrahim akan sembelih. Sebab itulah Tuhan mengetahui akan hati perut Nabi Ibrahim. Kalau aku tak tahan pun, kata Tuhan, memang dia sembelih. Sebab itulah Allah kata, wa nadaina ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Memang betul kamu melaksanakan akan apa yang telah kamu mimpikan itu. Inna hadza lahwal balal mubin. Ini satu ujian yang sangat besar, kata Allah kepada Nabi Ibrahim. Cubalah kita gambarkan, kita bayangkan, baru dapat anak yang pertama, barulah gamaknya mula-mula nak berseronok dengan anak yang pertama, tiba-tiba datang perintah Allah supaya disembelih. Ini satu ujian yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa padainahu bizibhin azin, maka kami tukar penyembelihan itu dengan seekor kibas yang sangat besar. Maknanya Allah gantikan jangan disembelih, kemudian Allah datangkan akan kibas yang sangat besar. Kibas itulah yang digantikan sehingga sampai kepada kita hari ini salah satu di antara, iaitu ibadat, melakukan ibadat haji, iaitu di Mina sana,
iaitu menyembelih akan binatang-binatang yang telah dikorbankan. Sebab mengganti daripada cerita daripada Nabi Ismail yang mana telah diganti dengan seekor kibas. Kemudian daripada itu Ibnu Abbas menceritakan dalam satu hadis yang mana demi Allah, kata Ibnu Abbas, sampai kepada permulaan Islam masih ada lagi tanduk kibas digantung di Kaabah sana. Maknanya ribuan tahun masih ada lagi tanduk kibas itu disimpan, iaitu sebagai kenang-kenangan yang mana Allah Subhanahu wa taala terima akan korban daripada Nabi Ibrahim akan anaknya Nabi Ismail, sehingga berlaku kebakaran, barulah turut serta juga tanduk yang digantung di Kaabah itu terbakar sama. Jadi fahamlah kita yang mana kejadian ini berlaku, kebakaran seketika berlaku, peperangan di antara orang Islam sama orang Islam, yang mana yang menguasai negeri Mekah pada ketika itu ialah Abdullah. Abdullah ini cucu kepada Sayyidina Abu Bakar, anak kepada Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini ada mempunyai 3 orang putera. Yang pertama ialah Abdullah, yang kedua ialah Sa'id bin Jubair, yang ketiga ialah ada 3 orang lah maknanya putera daripada Jubair. Jadi yang menguasai negeri Mekah pada ketika itu ialah Abdullah, sedangkan pemerintah Abdul Malik bin Marwan jadi khalifah Islam pada ketika itu. Lalu diperintahkanlah Hajjaj Al-Hajjaj, iaitu bin Yusuf As-Saqfi, satu panglima yang cukup garang, memerangi akan Abdullah. Kerana apa? Dia telah menguasai kat negeri Mekah, padahal yang berkuasa pada ketika itu Khalifah Malik bin Marwan. Maka sebab itulah Khalifah Malik bin Marwan perintahkan Al-Hajjaj supaya memerangi. Lalu terjadilah peperangan di antara tentera Islam dengan tentera Islam sendiri, sehingga Kaabah habis terbakar, sehingga tanduk yang tadi jadi kenang-kenangan pun turut juga terbakar akibat daripada peperangan itu. Dan Sayyidina Abdullah pun turut juga terkorban di dalam perangan tentera Islam dengan tentera Islam pada ketika itu. Yang kemudian daripada itu yang ketiga saya sebutkan tadi, Urwah namanya ya. Yang pertama ialah Abdullah, yang kedua Sa'id, yang ketiga ialah Urwah, cucu kepada Sayyidina Abu Bakar, yang mana isteri daripada Jubair bin Awam tadi puteri kepada Sayyidina Abu Bakar, kakak kepada Sayyidatina Aisyah, iaitu Asma nama dia, berkahwin dengan Jubair bin Awam. Itulah melahirkan 3 orang putera. Kalau kita lihat hadis-hadis banyak diriwayatkan oleh 3 orang sahabat ini cucu kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi itulah cerita berkenaan dengan terbunuh dilakukan oleh panglima yang sangat ganas dan juga garang. Al-Hajjaj ini banyak menumpahkan darah ulama-ulama besar yang telah dibunuh oleh Al-Hajjaj. Seketika beliau menjadi gubernur di wilayah negeri Kupah pada ketika itu. Kemudian itu yang pertama, kurban yang pertama tadi dah saya sebutkan, iaitu Nabi Ismail. Yang kedua, kurban yang kedua ialah bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah. Jadi bapa kepada Abdullah kita maklum namanya ialah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib suatu ketika dia menazar untuk nak korek telaga Zamzam. Telaga Zamzam telah tertimbus. Bila tertimbus, maka dia nak korek. Kemudian dia menazar, kalau kiranya aku dapat 10 orang anak,
maka anak itu salah seorang daripadanya aku akan korbankan. Kemudian daripada itu, maka Allah Subhanahu wa taala pun perkenankan akan permohonan daripada Abdul Muttalib, iaitu dapat 10 orang anak. Maka 10 orang anak inilah yang menjadi sebab ataupun tugas untuk mengorek kembali telaga Zamzam yang telah tertimbus. Kemudian daripada itu, maka sampailah waktunya anak-anak tadi telah besar. Lalu beliau pun nak tunaikan dia punya janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Janji dengan Allah pun sama juga janji dengan manusia. Nazar itu janji dengan Allah wajib dilaksanakan. Sebab itulah sesiapa yang bernazar maka wajib melaksanakan akan nazarnya. Sebab itu adalah menjadi kewajipan. Bukan sekadar janji dengan manusia kita mesti laksanakan, dengan Allah Subhanahu wa taala pun lebih utama lagi hendaklah dilaksanakan. Kemudian daripada itu, maka Abdul Muttalib pun siap sedia nak korbankan anak dia di hadapan patung-patung berhala pada ketika itu. Kemudian daripada itu, orang tak sampai hati, yang mana ketua mereka yakni Abdul Muttalib nak korbankan anaknya yang bernama Abdullah. Kemudian daripada itu, maka beliau pun siap sedialah untuk nak korbankan akan anak beliau iaitu Abdullah. Lalu orang tak senang hati, lalu meminta bagi buah fikiran dengan Abdul Muttalib hendaklah berjumpa salah satu daripada tukang tenung. Tukang tenung tadi boleh memberikan akan buah fikiran. Lalu Abdul Muttalib pun pergilah kepada tukang tenung. Kemudian apabila sampai saja, tukang tenung tadi kata, maka hendaklah tuan cari seekor unta, kemudian diundi dengan unta tadi. Nama Abdullah, bapa kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika itu pun belum lahir lagi. Lalu diundilah dengan unta. Apabila diundi, kena juga pada Abdullah. Maknanya patutlah disembelih Abdullah. Tetapi kata daripada tukang tenung, hendaklah diambil lagi unta sehingga sampai 100 ekor unta, barulah kena kepada unta, bukan kena nama Abdullah. Jadi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai 10, sampai 20, apabila diundi, kena saja nama Abdullah yang patutnya dikurbankan. Tetapi sampai 100 ekor unta, barulah kena kepada nama unta tadi. Barulah disembelih 100 ekor unta ganti kepada Abdullah. Kalau kiranya lah dewa-dewa ataupun berhala ketika itu tidak menerima, sudah tentulah Abdullah akan dikurbankan dan pastilah Nabi Muhammad tidak lahir. Sebab itulah Nabi sebutkan tadi, aku adalah anak daripada 2 orang yang nyaris dikurbankan. Yang pertama, Nabi Ismail, yang mana boleh diganti dengan seekor kibas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Abdullah diganti dengan 100 ekor unta. Begitulah maknanya sabda Nabi, aku adalah anak daripada 2 orang korban. Jadi saya telah ceritakan tadi berkenaan dengan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqfi. Akhir sekali Al-Hajjaj Yusuf As-Saqfi ini, yang mana dia kemudiannya meninggal dunia, sangat-sangat menggerunkan. Kerana apa? Ia banyak menumpah darah orang-orang Islam, tabi'in, malah ulama di dalam masjid, yang mana telah dibunuh dia sampai makna mengalir darah di dalam masjid, yang dilakukan oleh Al-Hajjaj As-Saqfi tadi. Maka sebab itu apabila hampir kepada kematiannya, maka diperintahkan oleh Khalifah Malik bin Marwan untuk mententeramkan akan pemberontakan berlaku di negeri Mekah dan negeri Madinah pada ketika itu. Kerana
rakyat ketika itu tidak puas hati kerana Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz sebelum jadi khalifah beliau jadi gubernur, tapi dipecat oleh khalifah pada ketika itu. Maka sebab itu rakyat negeri Mekah dan negeri Madinah tidak puas hati, sebab itulah mereka memberontak. Maka dihantarlah cadang, iaitu Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia siap sedia untuk tunduk dengan perintah itu dan dia dengan senang hati untuk pergi, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah tahan dia. Yang pertama sekali, cucu kepada Sayyidina Abu Bakar, Sa'id bin Jubair, yang dibunuh dia, yang mana dia tanya terlebih dahulu, Al-Hajjaj bin Yusuf, kamu menentang pemerintah, yang mana aku nak tanya kepada kamu, kiranya kamu memberi jawapan maka aku akan selamatkan kamu. Kata daripada Al-Hajjaj, di mana sekarang adanya Ali bin Abi Talib? Maka kata daripada Sa'id bin Jubair, itu bukan urusan aku. Kalau kamu katakan bahawasanya Ali bin Abi Talib itu sekarang duduk dalam neraka, maka aku akan lepaskan. Jawab daripada Sa'id bin Jubair, yang mana Ali bin Abi Talib sekarang berada dalam surga berserta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murka sekalilah Al-Hajjaj pada ketika itu. Kamu memang berani, tapi kamu bodoh, kata daripada Al-Hajjaj. Maka sebab itu sekarang aku akan lempar kamu ke dalam neraka. Kata daripada Sa'id bin Jubair, kalau neraka itu kamu yang punya, awal-awal lagi aku akan sembah kamu. Tapi neraka itu bukan kamu punya, itu adalah ketentuan daripada Allah. Lalu dipancunglah leher Sa'id bin Jubair tadi. Jadi kata daripada Sa'id bin Jubair, ya Allah, ya Tuhan, berilah kesempatan, akulah orang yang pertama sekali penghabisan yang akan dihukum oleh Hajjaj bin Yusuf. Memang benar doa daripada Sa'id tadi dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hajjaj cadang-cadang nak pergi menundukkan akan pemberontakan negeri Mekah dengan negeri Madinah, dia tidak jadi pergi. Kerana apa? Dia sakit. Dengan tidak semena-mena kepalanya telah sakit, dihentuknya ke dinding, ke semen dan sebagainya, sehingga yang ada 2 orang pengawalnya saja lagi ada pada ketika itu. Lalu dia pun meminta kepada pengawalnya, kamu panggilkan alim ulama, guru-guru agama supaya datang menziarahi aku dan beritahu kepada mereka siapa yang ziarah kepadaku, aku akan beri mereka itu hadiah, kerana harta benda rampasan yang diperolehnya cukup banyak. Lalu kata daripada pengawalnya, tidak ada seorang pun alim ulama yang nak menemui akan tuan. Mereka kata kamu adalah zalim, yang sungguh zalim, sebab itulah mereka tidak suka untuk menemui kamu. Kemudian daripada itu maka dia pun bergulung-gulung sakit, kecuali 1 orang ulama datang menziarahi dia. Ulama tadi datang bukan untuk mendapatkan hadiah, tetapi untuk menasihati dia. Lalu kata daripada ulama tadi, yang mana kamu wahai Al-Hajjaj cukup zalim, yang mana kezaliman kamu sama seperti Firaun dan juga Haman, tetapi cuma kamu tidak mengaku sebagai Tuhan sahaja. Mulut dia terkunci, tidak dapat menjawab sesuatu daripada ulama tadi. Tuhan Allah akan mengampunkan kamu kalau kamu suka mengampunkan akan orang lain, tetapi kamu adalah sangat zalim. Sehingga 3 hari Al-Hajjaj bin Yusuf dalam keadaan yang cukup menderita, sakit yang tidak terhingga, hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala, dan matilah dia bersendirian yang tidak ada orang yang menziarahi dia. Itulah dia kezaliman yang dilakukan oleh Al-Hajjaj sehingga Allah Subhanahu wa taala hukum akan dia. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung lagi ayat ini 2 minggu yang akan datang.
Ya, mudah-mudahan Allah akan perkenankan permohonan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.